Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya 8191135 Laskar Kelas 1 TNL Nur Syakila binti Alwai, berasal dari Pantai Remis Perak. Hari ini saya akan menceritakan serba sedikit sinopsis tentang legenda Masuri. Terdapat pelbagai versi kisah Masuri yang disampaikan secara lisan dan turun-temurun di Malaysia. Apakah kisah Masuri yang sebenar? Mengikut rujukan yang kami lakukan dari Dewan Bahasa dan Pustaka, Masuri merupakan tokoh legenda Pulau Langkawi yang dipercayai hidup pada awal abad ke-19. Ini adalah kisahnya. Masuri adalah andak Pak Ndak Maya dan Mak Andak Alang dari kampung Mawat. Ketika remaja, Masuri merupakan seorang gadis yang cantik dan baik tingkah lakunya. Kecantikan Masuri ini telah sampai ke pengetahuan pembesar Pulau Langkawi, iaitu Datuk Seri Pengkermajaya. Dan dia telah mengakibatkan pertengkaran antara Datuk Seri Pengkermajaya dengan isterinya Mahura. Ini adalah kerana kononnya suaminya ingin memperisterikan Masuri. Walau bagaimanapun, mereka telah berbaik semula selepas kedua-dua orang tua Masuri bersetuju mengahwinkan Masuri dengan Wan Darus, iaitu anak Datuk Seri Pengkermajaya. Sewaktu Wan Darus ke negeri Siam kerana menjalankan urusan perniagaan, Masuri sedang hamil. Rumahnya sering dikunjungi oleh Deraman, seorang pedagang muda yang pintar bercerita dan berpantun. Masuri dan penduduk kampung tertarik dengan kebolehan Deraman. Disebabkan Deraman bermusafir, keluarga Masuri membenarkan tinggal di rumah mereka. Setelah cukup tempoh, Masuri pun melahirkan seorang anak lelaki, lalu diberi nama Wan Hakim. Keadaan rumah Masuri yang sering dikunjungi orang ramai setiap hari telah menimbulkan cemburu dan iri hati Mahura apabila dia teringat kembali akan cita-cita suaminya untuk memperisterikan Masuri. Timbul niat Mahura untuk memfitnah Masuri. Masuri dikatakan berlaku sumbang dengan Deraman. Tanpa unsur periksa dan juga tanpa menghiraukan rayuan kedua-dua orang tua Masuri, Datuk Seri Pengkermajaya mengarahkan orang-orangnya menangkap dan menjatuhkan hukuman mati ke atas Masuri. Deraman pula sempat melarikan diri dan meninggalkan pulau itu. Masuri dibawa ke padang maksiat dan diikat pada sebatang pohon asam Jawa. Masuri ditikam di dadanya dengan sebilah keris, akhirnya ditikam di miliknya sendiri. Menurut tusukan cerita, darah putih memanjut keluar akibat keris itu. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Masuri bersumpah agar kezaliman yang dilakukan ke atas dirinya dibalas. Sumpahan Masuri adalah agar Pulau Langkawi menjadi padang terkukur selama 7 keturunan. Mayat Masuri dibawa pulang oleh kedua-dua orang tuanya dan dikebumikan di kampung Mawat. Suaminya Wan Darus yang pulang tidak lama selepas tragedi itu segera mengambil anaknya yang berusia 2 bulan dan meninggalkan Langkawi. Wan Darus berlayar ke utara dan tiba di kampung Kemala, Phuket. Pada tahun 1821, Kedah dan Pulau Langkawi telah diserang dan dihancurkan oleh tentera Siam. Semenjak itu, Pulau Langkawi tidak pernah aman sehinggalah menjelang akhir abad ke-20. Iaitu setelah berakhirnya generasi ke-7 daripada keturunan Datuk Seri Pengkermajaya.